Tertinggi Allah karena segala makhluk arah tertinggi sekali. Tertinggi Allah atas arah. Mana Allah maha tinggi, maha suci Allah. Tertinggi, maha suci, tertinggi, mulia. Bihlah, bukan tinggi mana jihad tempat. Supaya kita tahu pangkat manusia. Yang ni tinggi, yang ni pangkat ni tinggi pada yang ni tinggi pada ni. Tinggi sekali pangkat manusia di dunia ni apa? Siapa yang tinggi sekali? Agung kan? Tinggi sekali. Ada lagi tinggi pada agung? Tak ada lah. Ini kalau kita panggil dalam siap panggil song sut. Song tu tinggi. Sut habis, sut terik. Sut kita panggil sut juga tak? Panggil sudah. Sudah. Cuba kita buang ha. Sut. Tu kalau siap kata sut. Song sut. Tinggi sekali. Maharaja agung yang paling tinggi sekali. Itu pangkat manusia, situ tinggi sekali. Kemudian raja dunia. Siapa dia raja lagi pada tu? Malikul muluk. Siapa dia? Wallah, Allah tinggi sekali. Kalau kata arah semua makhluk yang paling besar sekali, arah yang terbesar sekali. Allah lebih besar lagi. Arah tinggi, Allah lebih tinggi lagi. Pasti kita kembali pada arti dah lah. Macam kita kata agung yang tertinggi sekali pangkat. Tinggi pangkat, faham dah lah. Bukan tinggi tempat. Tinggi pangkat. Besar sekali, besar pangkat. Bukan besar badan. Itu. Ini apa yang kata syubhat. Bila sebut Allah maha tinggi, dia letak tinggi jihad, itu silap. Allah maha besar, Allah akbar. Allah maha besar. Lebih besar dari segala apa-apa. Akbar itu tafdhil. Lebih besar dari segala yang lain. Bukan besar jirim, bukan jisim. Besar pangkat. Lepas. Sebab itulah ulama ahli sunnah dia jaga selalu takut silap faham. Maha suci Allah. Tinggi pangkat. Besar pangkat. Mulia. Cukup. Tapi kita silap faham. Berarti tinggi jihad. Itu silap. Bukan semua tinggi itu jihad. Bukan semua besar tu jasad. Besar pangkat dan kemuliaan. Itu dia. Kan? Itulah. Baik. Itu asal tanya tadi apa? Klik pada beza antara apa tadi? Lauh mahfuz. Ada pun lauh mahfuz di bawah lagi pada arah. Tertinggi sekali arah. Mana yang lain tu di bawah pada tu. Lauh ni pun pakalan arah. Kita panggil apa lauh? Kalau tempat kita ada pengajar sekolah ni tulis di papan hitam. Sekarang tu masih hitam lagi ke papan? Dah putih, berapa panggil papan hitam? Sebab apa panggil papan hitam? Sedangkan dia putih. Dia siam macam tu juga dipanggil kerak dan dam. Dam arti hitam. Kerak dan mana papan. Dam tu hitam. Sebab apa? Sekarang lah ni pakai fiber, pada panggil dah. Pakai apa lagi macam-macam ni, pakai putih macam ni. Sebab apa masih dia panggil papan hitam? Kembali pada asal. Asal dulu dia buat papan tu warna hitam. Walaupun berubah hijau, putih pun masih panggil atas asal papan hitam. Walaupun putih panggil papan hitam. Sudah jadi alam bil ghalabah. Itulah. Jadi lauh kalau kita nak tengok lauh, fi lauhim mahfuz. Tu pasal kita i'tikad kerana Allah sendiri menyatakan fi lauhin. Tapi kita tukar bercakap jadi lauh. Sebenarnya lauh payah nak cakap itu dah. Pada lauh mahfuz dia payah sikit dah. Pakai yang mudah lauh mahfuz. Lauh mahfuz yang dipelihara, dikawal, dijaga, disekat, tak boleh disentuh. La yamassuhu illal mutahharun. Itu dia lauh. Jadi kalau kita panggil papan hitam, tapi ni sebenarnya bukan jadi pada papan, jadi pada note, daripada apa tu macam-macam lah pula. Itu pengertian lauh tepat ditulis oleh qalam. Kita tulis dengan qalam,
Maka Allah menjadikan lauh, menjadikan qalam, diperintah supaya tulis. Maka qalam tulis, ingat ada siapa yang pegang tulis. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu apa yang maksud adalah sam'iyat tu ilmu tauhid tu. Cara ilmu tauhid ayat 3 sam'iyat. Apa tu Allah tanya tadi tu, apakah hukum belajar ilmu tauhid? Kita tak faham makna ilmu tauhid, tak faham tajuk yang dia bercara ilmu tauhid tak apa. Sebab tu dah jadi sesat dalam hukum apa hukum tu. Kalau kita faham kita mana nak boleh kata haramnya. Wajib kita kena iktikad kan? Kata kita ada lauh mahfuz, ada qalam, dan ada aras, ada kursi. Walaupun ada setengah tafsir bila sebut arah ditafsir dengan kursi. Tapi kebanyakan jumhur kata kursi lain, arah lain. Kursi kalau nisbah dengan 7 petala langit dibanding macam halqah di tengah padang. Ayat terbesarnya berkali-kali berganda-gandanya. Apa dia kursi? Mana nisbah kursi dengan arah, begitu juga ibarat macam halqah je kursi di tengah padang. Tu arah. Itu kebanyakan jumhur begitu. Maka semua tu dia panggil terhati atas dengar daripada Quran dia cerita. Kita hanya beriman. Sebab apa kita beriman? Percaya apa yang dicerita oleh Allah. Dah kita beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah, dah baca kalam Allah, kita mengaku sadaqallahul azim. Apa? Benar oleh Allah. Apa yang cerita benar. Maka dia cerita ya zul arsyid, dia punya arah. Apa hadis pula menyatakan sifat-sifat arah. Kita beriman. Itu ilmu tauhid bercaranya. Baik. Lepas tu bila masa kita? Sekarang jam baru 9:30. Ya. Lepas kita nak sampai ke jam 10. Sampai jam 10 boleh? Kalau boleh, sila lagi setengah jam lagi. Sebabnya balik yang mendengar dia dak bimbang takut penat dah, balik yang beroyak tak apa. Takut balik yang mendengar lah. Macam dia takak keset. Kalau zaman dulu kalau sama-sama pakai bateri bulat-bulat tu. Yang mana habis dulu? Buka balik bercakap dengan balik menakak tu. Mana habis bateri dulu? Habis menakak dulu pasal dia tarik api nak tengok api nak dia tarik. Tu habis dulu tu. Sampai tu balik buka tak apa, dia biasa bercakap biasa. Oh dia ni dak tarik. Sebab tu kadang-kadang dia berayak balik mendengar habis bateri. Habis bateri. Itulah. Baik, tamulah setengah jam lagi insya-Allah. Soalan seterusnya, adakah salaf tidak takwil ayat mutasyabihat? Mengikut ayat zahir. Itu ibarat tu orang panggil ibarat tu khata'un. Silap dah ibarat macam tu. Tak apalah, walau bagaimana pun baiki. Baiki macam mana? Dia masalah dia banyaklah pendek atas asas masalah tu kita nak pada faham dari ti. Salaf kalau kita segi pada segi lughah, salafa dengan makna telah dulu. Ma salafa barang telah lalu. Qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa. Ayat lain pula apa dia wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salafa. Tepat nak lurah bahasa dulu kita mengaji lurah satu alat ilmu. Salafa arti terdahulu. Tu asal pada lurah. Apabila perkataan salaf ni panggil ni satu isim. Tadi salafa fi'il madhi, ni isim salaf. Salafan wa khalafan. Bila sebut salaf jadi kanak di situ muraknya ialah orang yang hidup di zaman dahulu. Orang yang berada di zaman dahulu. Kanak zaman dulu ni zaman mana? Ni masa mana nak panggilkan orang salaf? Tu khilaf sikit, ada memberi arti setengah tafsirkan orang zaman sahabat. Kebanyakan ditafsirkan orang hidup di dalam lingkungan 300 tahun. Tu panggil orang hidup masa tu dia panggil orang salaf.
Tak ada kira masalah pegangan tak pegangan, kita belum sampai ke situ. Kita ambil pada tahap pengertian lurah dulu, mana salafa terdahulu. Bila sebut salafan wa khalafan, orang salaf. Bila sebut begitu, kita reti dulu apa salaf, orang yang hidup dalam lingkungan 300-an tahun. Yakni selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam tahun 10 Hijrah kan. Lepas tu hidup lagi di zaman sahabat tu, nak habis orang sahabat hingga sampai kepada tahun 120 Hijrah. Habis matinya orang-orang sahabat tidak ada adalah lepas pada 121 habis dah. Seperti kita kata orang-orang tua-tua hak pakai umur 100 tahun ni masih ada lagi sekarang. Kalau ada lagi seorang dua, orang panggil ada, masih ada lagi 2 orang je ada. Generasi pangkat tu sudah 2 orang yang ada kurun tu. Sekarang bila mati 2 orang tu habislah. Ada hak kemudian. Tu dia panggil kurun sahabat. Kurun sahabat dalam masa 120 tahun. Apabila 120 Hijrah habis dah orang sahabat hak ia dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu habis. Ya ada yang panggil kurun pangkat hak yang cepat bertemu dengan sahabat, tak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil zaman tabi'in. Kira-kira periksa mai 80 tahun je zaman tabi'in. Habis zaman tabi'in. Jadi jumlah campur dengan 120 jadi 200. Kemudian pula orang yang tak sempat masa dengan sahabat hanya dan dengan masa tabi'in je. Dia panggil atba'ut tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Tu pula dikira lebih kurang 100 tahun. Jumlahnya lebih kurang 300 tahun. Mana-mana orang yang hidup dalam tu panggil orang salaf. Tu panggil orang salaf. Apa kita nak tahu siapa hidup masa mana, tengok di tarikh riwayat hidup dia tu. Tu wufia mati tahun berapa? Imam Syafi'i lahir tahun 150, mati 206. Bermakna dalam kurun yang kedua. Salah. Lagi Abu Hanifah mati tahun 160. Salah. Imam Malik dari kurun salah. Imam Ahmad dari kurun salah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari awal dilahirkan dalam kurun salah, tapi hidup dia di akhir masih awal kurun khalah. Atas kata orang salah ini hidup dalam lingkungan 300 tahun. Tu berhenti situ dulu. Salah khalah. Sudah kira bab pegangan belum lagi. Kemudian orang masa tu juga, masa sahabat lepas pada kewafatan Nabi SAW mulai pecah. Pecah tu hanya kena dia kata selagi bercerai-berai umatku tu. Taftariqu. Selagi mana tak lama lah tak lama lah akan pecah. Dia mati mulai pecah. Zaman sahabat masih ada lagi mulai. Timbulnya Qadariyah dari pihak Iraq. Hingga sampai orang Iraq berazam, kalau kita pergi buat umrah, kalau kita pergi buat haji di Makkah, baik di Madinah, kalau kita bertemu dengan sahabat, kita akan tanya masalah ni macam mana. Takdir Allah Ta'ala bila pergi sana bertemu dengan Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, tu sahabat. Maka dia cerita, di tempat Iraq kami sekarang lahir bahawa orang menafikan qada dan qadar. Dengan mana semua berlaku bukan dengan takdir Allah. Maka Abdullah ibn Abbas ibn Umar kata, kalau kamu balik bertemu dengan mereka itu, sampaikan bahawa kami berlepas daripada mereka. Tak kena mengena tu. Pegangan macam itu salah dengan jalanan kami. Jalanan kami, jalanan sahabat ialah Nabi besar, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dia panggil Qadariyah dia panggil. Tu zaman mana? Kalau ke zaman apa tu? Orang panggil orang apa tu? Salaf. Dia panggil salaf tu. Dan zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, masuk ke Madinah, duk bawa ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Duk tanya istiwa. Kemudian Umar mengutuskan supaya dia ambil yang numai mengadap dia. Dia sediakan tandan kurma. Bila Nabi datang mari, Umar tanya, siapa kamu? Saya Abdullah bin Subair. Atakilah dari segi nama-namanya masyhur Abdullah bin Subair. Kamu yang dia menanyakan masalah istiwa? Ni dia. Umar selalu pakai pukul. Ini sebagai deraan, dia panggil ta'zir. Dera. Dia pukul, lepas tinggal hingga berdarah.
Ya orang petani panggil pecah darah. Atas belakang tu ada panggil bilu, panggil juga sini panggil. Pecah darah panggil. Apa tu bilu ada juga panggil. Belai panggil apa? Bilai. Itulah bahasa ni dah. Kita sana bilu, sini bilai. Tu. Bilu dia jadi bilai. Itu bahasa tu. Tu. Apa atas belakang lah. Saya nampaknya pecah darah. Umar tinggal. Bawa keesokan hilang tu, pukul pula. Pukul-pukul tinggal. Akhir sekali apabila dia rasa sakit sangat, dia kata, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau nak bunuhkan saya, bunuhlah mati. Bunuh selalulah. Maka Umar pun lepas dia mengeluarkan daripada Madinah, hantar balik ke negeri, disampai hantar surat pada Abu Musa al-Asy'ari yang ni kamu kawalkanlah masyarakat, nanti takut jadi fitnah. Ini orang masa mana tu? Masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Panggil Salaf. Abdullah ni panggil Salaf. Tu. Dia panggil apa tu? Dia panggil musyabbihah. Dan masa Hasan Basri, dia mengajar. Ada murid-murid dia di antaranya Wasil bin Atta. Bila orang soal masalah kanak-kanak yang mati kecil, apakah hukum syurga atau neraka? Dia jawab tidak syurga, tidak neraka. Bukan Hasan jawab, Wasil jawab. Jadi pandai-pandai pada guru. Orang tanya untuk guru, dia jawab. Maka Hasan kata, qad i'tazalta anni. Sungguhnya aku telah tergelincir jalan dari jalanku tu. Bukan jalanku tu. Gak Hasan Basri min kibarit tabi'in. Jalannya sunnah. Maka mereka ni dihurai kata tak syurga tak neraka. Mana ada tengah. Tak syurga tak neraka. Sebab apa? Sebab faham orang yang macam ni, nak masuk syurga dia kena ada amal. Nak panggil iman tu antara kena ada apa dia? Ada iqrar bil lisan, kena amal bil arkan, tasdik, dia panggil kata bil janan, dengan hati. Kena ada 3 begitu. Pas kanak-kanak dia tak ada amal. Maka tak masuk syurga. Apabila begitu masuk neraka. Tak ada neraka pasal dia tak ada kufur, dia tak ada salah. Lepas tu duduk tengah. Tengah mana tak tahu, duduk pergi mari ke mana tak tahu. Ini jawab. Dia panggil isbatul manzilah bainal manzilatain namanya. Itu Wasil. Itu pecah Mu'tazilah. Masa siapa tu? Masa Hasan Basri. Hasan Basri matinya 110 ataupun 111 atau khilaf sedikit. Maknanya orang salah. Jadi zaman salah lah berpecah sebagai benarnya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, umatku lagi akan pecah. Tu pecah tu. Pakai tanah tua salah, semua salah. Mu'tazilah salah. Hasyawiyah salah. Tu. Qadiriyah semua tu salah. Hak Umar pukul cara ayat Mu'tazilah salah. Pakai tanah ikut salah, semua tu salah. Sebab tu apabila salah dia kenakan salafis salih radhiyallahu anhum. Adapun kalau sebut khalaf tak ada kena kait dah. Dia beza di khalfun dengan khalafun. Bila kata khalfun pakai makna kumpulan pengganti yang belok, yang jahat. Tapi kalau kata salafan wa khalafan dengan berbaris lam, itu dipakaikan dengan makna khalaf yang daripada ahli sunnah wal jamaah. Tu dia kena bercara banyak perkara. Cara dia baris pun tak juga. Khalfun dengan khalafun. Ada orang tanya, mana kata khalaf tu salah? Baca ayat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adhaa'u salah. Khalfun ni kita dah bercara khalaf lain. Jenanya tak halusi dalam berbicara. Pak kalau kita sebut depan orang awam tak apalah. Ada lah Quran kata khalaf ni salah. Ini. Baik. Jadi apabila begitu kita kembali orang hidup zaman tu panggil semua salah. Tapi cara akidah dan pegangan ini terbahagi kepada firqah. Maka dia panggil musyabbihah, hasyawiyah. Kerana dia halau ke tepi. Dia panggil hasyawi. Dia halau ke tepi. Masa Imam Malik sedang mengajar, ada juga mai tanya istiwa kata. Masa Imam Malik, Imam Malik pun kata al-istiwa ghairu ma'qul. Satu riwayat al-istiwa maklum wal kaif majhul. Maka bagi lafaz riwayat akhir sekali dia tawassualu an bid'atun. Lepas tu dia kata kepada murid-murid dia, halau dia keluar pergi ke tepi.
Sebab aku lihat rajula su, dia kata. Halau keluar. Juga Hasan dia kata pada model ke tepi, diketepikan. Maka tu ke tepi. Hasya, dia panggil hasya, maka dia panggil hasyawi, hasyawi. Bila dia mengajar siapa mengikut beberapa ramai jadi firqah hasyawiyah. Itu tu panggil semua tu zaman salah. Maka daripada zaman salah bawa turun. Tapi oleh kerana zaman tu sahabat masih kuat, apabila dibangunkan diam. Mati lapisan sahabat, kibar ulama tabi'in al-sunnah jamaah masih kuat. Apabila yang bangun, ini mempertahan slow. Apabila jemaah kegelapan tu sudah gelap, masalah matahari mula-mula dia raib, masih cerah kan di kaki langit. Matahari mula-mula dia raib. Hingga kalau bulan puasa tak apa hati kita nak buka. Tengok cerah ni. Tapi dah jam 6.05. Hari ni maghrib jam 6.05 ataupun 7.05. Sekarang jam 7.05. Maka maghrib boleh dah buka puasa. Puasa tak boleh buka pasal cerah. Mula raib. Begitu zaman Nabi SAW mula dia mati, baru-baru dia mati. Ibarat matahari masih cerah lagi, cahaya dia. Walaupun jirim dah raib, tapi cahaya masih cerah. Bila lagi lepas maghrib dia setengah jam, bertambah gelap sikit kan. Tapi masih cerah lagi, syapak masih ada. Syapak yang putih, syapak yang kuning. Syapak merah masih ada, kuning, putih masih ada. Apabila masuk Isya, habis syapak putih. Masuk Isya. Tu. Lepas pada kalangan sahabat, mai pada tabi'in, lepas pada tabi'in ibarat, habis syapak yang putih, gelap. Masuk Isya. Tu gelap, tak nak apa-apa. Situ. Situ kuat tu. Tu kuat. Ya bahasa dia kuat. Apabila kuat, ini bangun pertahan, slow. Gitulah timbul tenggelam, orang tanya panggil timbul tenggelam. Maka di zaman kita maklum bahawa orang yang membawa agama masuk di tempat kita, dia masuk mari dengan ajaran selain pada ajakkan manusia supaya beriman beragama Islam, di samping dia ajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu hak mula sampai tempat kita. Ajar akidah ahli sunnah wal jamaah minal asy'ariyah wal maturidiyah. Sebagai tahu, tapi tupu kita pada asy'ariyah. Kemudian ajar pula cara fiqh, bab wudu, bab solat, bab kena najis, cara basuh najis, dia ajar mazhab Syafi'i. Itulah kita mazhab Syafi'i. Sama pembawa mari tu. Ajar cara baca Quran, ajar dengan qiraah Asim. Riwayat hafaz. Sebab kita pandai macam tadi. Idgham idgham ni semua tu dah mengaji betul kaedah riwayat hafaz. Kan? Sebab kalau kita dengar macam lain tak biasa dengar, kita kata salah. Tidak, dia boleh baca banyak kan. Kemudian begitulah akidah begitu. Dan kita mengaji nahwu pula. Ulama yang asal mazhab kita, nahwu dia ajar mazhab Basriyin. Ulama nahwu Basriyin. Kufiyin tu sedikit-sedikit je. Sebab tu kitab-kitab yang diajar kita mazhab Basriyin. Muqtada, khabar, syarat dan rukun, tada khabar, cara cara tamyiz, semua tu huraian dalam mazhab Basriyin kebanyakan. Itulah. Kemudian apabila dibawa mari kedian-kedian ni siapa? Tu yang kata timbul zaman sekarang. Sebenarnya perkara tu zaman salaf nu lagi. Tapi oleh kerana pembawa tempat kita ni yang sampai dulu, hak lain sampai belakang. Kita tahu sekarang timbul itu timbul. Sebenarnya hak lama dah. Itulah di antaranya. Habis tu wala bagaimanapun bila kita faham reti akidah Ahlussunnah Jamaah, maka hak yang lain dia apa yang kata dia panggil hilang. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bukan nak tidak izhaq, bukan nak tidak menghilangkan. Ni masalah malam dengan siang bolehkah berhimpun? Sebab siang ibarat daripada min tulu, ibarat daripada zaman mulai daripada tulu syuruk, mulai daripada tulu syams ila ghurubiha. Tu panggil yaum, siang hari. Manakala mulai daripada ghaib hingga kepada terbit matahari, keluar matahari, panggil lail. Arti malam dan siang tak boleh berhimpun. Mustahil berhimpun malam dan siang. Habisnya malam, lahirnya siang. Apabila habisnya siang, lahirnya malam. Tak ada kata malam lagi siang. Tak ada. Walau ada juga gelap, kita tasbih je. Allah, hari ni gelap macam malam. Gelap sebab malam. Bukan malam.
Oleh kerana banjir ni kuat, air tertutup, gelap. Dalam rumah pun gelap, lapu-lapu pun padam, semua Allah gelap. Gelap sampai malam. Apa tak tahu malam ke ni? Malam pun pukul 12, baru pukul 1 tengah hari ni. Itu ke? Baik. Dia panggil Allah gelap seperti malam. Tu je. Kata nak beri pun malam lagi je? Tidak. Demikian al-haq dengan al-batil macam malam dan siang. Ada siang, malam hilang. Ada malam, siang tu hilang. Begitu ada al-haq, al-batil hilang. Allah Ta'ala kata, ja'al haqu wa zahaqal batilu. Datang oleh al-haq, hilang oleh al-batil. Innal batila kana zahuqa. Sebab tu kata kita faham cara kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, tak ada payah kita menghilang sekali al-batil, dia hilang. Tapi kita tak faham kata Ahlussunnah, tapi kita tak faham juga Ahlussunnah. Itu menyebabkan duk bercampur malam ke siang ni, malam ke siang ni. Itu je masalah tu. Walhal dia tak bercampur malam yang siang. Itu yang berarti kita kenalah akidah Ahlussunnah tiap-tiap satu masalah. Tiap-tiap masalah. Itulah mana sudah ditadwinkan kitab, sudah ditadwin, sudah di pesaka oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hinganya kita ketinggalan dalam belajar kaedah. Ini menyebabkan kita nak tupu pada kitab, tak boleh tu. Sebab kita ketinggalan tu. Bila kita mengaji kaedah, apa berlaku masalah, kita buka kitab. Tengok ayat ni tafsir macam mana, buka. Maka adilnya, apa dia bersihnya ulama Ahlussunnah, dia jaga Ahlussunnah serta dia ceritakan pihak Ahli Mu'tazilah kata gini, jalan dia ambil begini. Ayat ni dia ambil begini. Tepat silapnya begini. Kita rajak sendiri kita. Tapi masalah kita banyak orang awam. Pegangan sudah pun betul. Kita berjalan sudah sah. Kita berjalan semua di atas jalan. Walaupun lesen baru, lesen L. Kata L pun dia berjalan atas jalan. Bukan berjalan atas parit. Dia berjalan atas jalan. Baru pandai lama, yang pandai, yang mahal pun semua berjalan atas jalan. Sebab tu haram atas kita yang pandai litah dia, potong dia dengan cara buat begini. Salah pasal dia baru pandai. Lesen L, tengok tu L besar, L. L ni rumusan daripada apa? Lulus ke apa dia? Kau latih. Besar dia buat tu L. Bermakna kata tuan punya pemandu kereta ini masih dalam latih. Oleh ia kerana kamu yang pandai mahal, jangan mengganggu dia. Sebab tu kita pergi slow kita kan nak potong dia pergi slow gitu. Jadi nanti turun parit dia. Dia terkejut, dia turun dah. Orang pandai bersikap, kita tanya nak ke mana tu? Selalu kat parit. Haram kita ni. Haram kita ni. Sebab dia berjalan mendadak. Kita ganggu dia. Ini patutlah akidah awam ni pegang dah betul. Allah ada, Allah sedia, Allah bersalahan bagi segala makhluk, segala-gala Allah. Dan tak datang mai ajar, tak ada yang ada mesti bertepat, tak terima, tak ada yang tak bertepat. Kita tu parit. Siapa buat tu, siapa buat. Itu dia. Awal kita mutu besarnya potong serum, terkejut kita. Itu kan. Nyeselit kita terkejut. Kita selalu turun ke parit. Kita tidak berlanggar. Ni punca dia tu. Haram di atas orang yang pandai mentasbihkan orang. Buat jadi keliru orang tu. Haram tu. Sepatutnya bila datang ke biru mesti kita menerang. Yang gini, yang ini pegangan firqah ini, yang ada sana begini, jalan begini. Kalau tak timbul cukup dah. Pegang betul cukup. Jalanlah. Tu dia. Ingat gitu nah. Lepas tu ada lagi. Masa tu seput sangat dah. Ada lebih kurang 6-5 minit gitu dah. Tak apalah, ala qadar. Untuk memantapkan pengajian ilmu akidah, mohon tuan guru sarankan kitab yang perlu dipelajari. Hari ini banyak kitab-kitab kan. Cuma kita tupukan kepada kitab turas yang istilah orang dulu panggil apa? Kitab kuning. Sebab apa panggil kitab kuning? Sedangkan kitab hijau pada sekarang hijau, merah, bersinar-sinar macam warna emas. Apa dia panggil kitab kuningnya? Ini istilah panggil kata zaman dulu kebanyakan kitab dia kulit tu macam kuning. Tapi jangan kita memandangkan kuning ni hina.
Setengah-setengah memandang hina kitab kuning. Bunyi muqtada supaya menghina. Walha jangan, kuning ni lebih. Nah, cuba menceritakan bagaimana warnanya lembu. Baqarah, surah Baqarah. Nah, apa dia? Mereka itu kata qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma launuha. Hai Musa, cuba kau mintakan kepada Allah Taala supaya Allah menyatakan lembu yang kita nak sembelihkan itu, setelah dah menyatakan lembu yang bukan buat kerja, lembu itu ini, nak tanya pula ma launuha, apakah warnanya? Nah, maka Musa jawab kata ana, qala innahu yaqulu innaha, sesungguhnya Baqarah yang kamu tanya itu ialah apa dia? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Nak lembu yang kuning, tapi bukan kuning biasa, kuning yang tasurrun naziri. Kuning yang menyuka seronok orang-orang yang memandang. Ini kuning macam kuning emas lah. Kuning tu. Sebab tu kalau orang yang pakak-pakak, orang kelebihan, pakai kain kuning lah. Bukan kuning biasa, kuning warna emas tu. Pulut kuning. Tu dia. Bukan biasa tu. Itu mana kitab kuning istilah tu dipakai sampai sekarang, maksudnya kinayah ibarat daripada kitab kutubut turas. Turas ay wuras, mana pesakai karang-karangan, karya-karya kata. Jadi karang oleh siapa? Oleh ulama. Ulama itu siapa? Kena mengena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena mengenanya waris yang mempesakai ilmu dari Nabi. Angkat waris dia. Dia mengarang, panggil nak jaga. Setiap bidang ilmu dia jaga. Dia panggil kitab. Kebanyakan zaman dulu dia buat warna kuning kulitnya. Lepas tu di belakang-belakang ni lah ada macam-macam warna. Walau bagaimanapun, panggil kitab kuning sebagai panggil tadi papan hitam. Walaupun putih, panggil apa hitam. Itu dia. Itulah perlu kita mengaji. Kemudian kitab kuning tadi diterjemahkan oleh setiap alim di setiap bahasa. Kita orang Melayu, ulama kita terjemah daripada Arab kepada Melayu. Kitab Melayu, kitab Jawi dibahasa pada Jawa. Bubuh ia disebut Al-Jawi. Tu kitab dibahasa pada Jawa kerana kita semua ni Jawa. Tapi kita di sini tak berasa Jawa. Bila sebut Jawa, Indonesia tu. Jawa. Tapi cuba kita pergi ke Makkah, semua kita Jawa. Arab panggil Jawa Malaysia, dia tanya. Jawa Thailand di? Jawa habis. Kita tahu kat saya bukan Jawa. Ya Jawa dah, semua ni panggil Jawa. Jawa Thailand di, Jawa Malaysia, Jawa Indonesia, Jawa Filipini, dia panggil Jawa semua. Kita ni Jawa. Maka kitab kita bila dia panggil di bahasa pada Jawa Al-Jawi. Panggil kitab Jawi. Sebab diterjemah. Di antara lah terkenal dengan kitab dari petani Syekh Daud Al-Fatani. Dia di antara awal orang terjemah daripada kitab-kitab Arab kepada Jawi, kepada Melayu. Sahabat terkenal sangat Syekh Daud. Bagai-bagai ilmu, kita Usuluddin Ad-Dursami hak dia, kita apa dia fiqh Matla'il Badrain, bukan Matla'il Badrain, antara Al-Munyatul Musalli, itu di antara kitab dia, dan ada yang kecil dan besar sampai 450. Bagai terjemahan dia. Maka di antara Syekh Ahmad Tuan Faridatul Faraid, orang Jambu Patani, tu dia daripada Ahli Bait antaranya. Lepas tu turun-menurun tu banyaklah. Aqidatun Najin, dia pungut ambil daripada syarah Jauharatul Tauhid. Dia ambil pada syarah Syekh Sanusi, pada syarah Ruhudi, syarah Ad-Dusuqi. Tu semua kitab-kitab Arab dia kumpul ambil. Maka matan pula dibuat daripada kecil, dijadikan ikhtisar matan. Di antaranya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang buat hasyiah di atas kitab Syarah Fathul Qarib. Daripada matan Taqrib bagi Syekh Ahmad Al-Asfahani. Kemudian disyarah oleh Ibnu Qasim Fathul Qarib, dia buat hasyiah oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri juga syarahkan kitab Jauharatul Tauhid, syarah Al-Baijuri Tuhfatul Murid. Kemudian Syekh Ibrahim sendiri dia buat matan dia Risalah Al-Bajuri, ilmu tauhid. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Banten.
Muhammad Nawawi Banten banyak karangan sampai beratus. Syarahannya apanya banyak. Di antaranya dia syarah di atas matan Risalah Al-Bajuri. Dan kitab itulah syarah matan itulah saya sendiri ambil terjemuh daripada Arab jadikan Melayu serta ada takrirat di atasnya. Kita letakkan nama Mizanuz Zarari. Kitab Mizanuz Zarari kita terjemahkan daripada kitab Tijanu. Tijanuz Zarari dia syarah di atas Risalah Al-Bajuri. Itu ilmu tauhid. Dan hak kita buat juga di antaranya kitab Mawa'id. Kita terjemah daripada kitab Manahilil Irfan. Tapi bukan semua. Kita ambil bahagian bahasan yang ke-15. Bercara ke ayat mutasyabihat, muhkamah dan mutasyabihat. Itu yang mula kita bentangkan kitab itu semasa di Remang dulu. Rembau di Negeri Sembilan kan. Itu mula-mula main bentang. Sekali dengan Allah Yarham Muhyiddin Aceh. Dia baca bahagian tasawuf, baru baca tu. Dan sekali dengar Allah Yarham Wan Muhammad Saghir. Dia bahagian sejarah. Tu awal-awal. Kemudian disyarahkan atas yang tu diletakkan nama Mawaqifil Marjan. Tu mengenai dengan ayat mutasyabihah. Tu ada sebut tadi, ada sebut semua dalam tu. Huraya tata istiwa sebut dalam tu. Cerita kisah umat tadi pun ada sebut dalam tu. Kita terjemah daripada Manahilil Irfan, kemudian kita syarah di atasnya. Itulah di antaranya. Lepas tu hak mertua. Mertua ni sendiri, hak kita nama Al-Misbahul Munir. Al-Misbahul Munir, hak tu mertua. Tu mertua dia buat kita tu. Baru ni dia buat daurah di Negeri Sembilan baru ni. Tak itulah. Jadi pentingnya kita kembali kepada asal kitab daripada kitab Turah ulama. Tu dia. Turun menurun. Kemudian dia jadi kitab Jawi itu terjemahan. Pungut-pungut mari himpun. Tu dia. Itulah. Lepas tu kita ambil pula apabila kita mengaji kitab itu ialah kitab daripada kitab Turas. Amal kitab Turah pesaka ilmu daripada Nabi SAW dengan tali menali dia panggil silsilah murid ni mengaji yang ni silsilah dia naik. Itulah keberkatan kita mengaji, mudah-mudahan keberkatan itu sampai kepada kita, ilmu kita jadi manfaat. Walaupun dia ada kelam kabut, kita boleh berjalan, kita berjalan dengan lancar, dia berjalan di atas jalan dengan selamat insya-Allah taala. Seperti kita berjalan di musim banjir, dia ada cara dia berjalan, di musimnya apa dia, ada cara dia kan. Itulah. Jadi kita tak boleh sunyi daripada kelam kabut, tak boleh sunyi daripada ribut, daripada banjir, daripada tsunami, gempa. Tak sunyi kita hidup dalam dunia. Begitulah akidah kita. Tak sunyi daripada macam-macam pegangan. Itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara hikmat supaya Nabi kita tu lebih yakin, lebih tahakuk, lebih kejak, lebih kemah lagi. Dan untuk itu supaya kita menghuraikan lagi kepada masyarakat apabila datang kekeliruan. Sebab itu kita perlu pada membanyak. Seperti kita perlu pada banyak harta. Walaupun kita lebih pada guna hajat kita lebih, tapi dicadang, disedia apabila berlaku kemalangan apa itu, maka dengan harta ni lah boleh tolong membantu kan. Itu dia. Wa anfiqu mimma yansafaqi. Rasanya cukuplah dulu. Sudah mula dengan perjanjian jam 10. Ni pun dah jam 10 lebihnya seminit 2. Lebih sikit tak apa. Gitulah, sekadar itulah saja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah walaupun jauh mana jaraknya, tetapi apa yang kata kita dekat je. Dekat saja mengikut keadaan masa sekarang ni, terdekat je. Semoga-moga kita tanam perasaan yang ada lubuk hati, kita nak teruskan sambung dalam belajar kita. Kerana ilmu cara agama kita mesti tetap kita terus meneruskan hingga sampai kita di akhir akhir ajar apa umur kita. Cukuplah dulu dengan sekadar itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.